Abdullah bin Umar radhiyallahu anh meriwayatkan bahawa bapanya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anh, menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya oleh Jibril alaihi salam. Kabarkan kepadaku tentang sebahagian tanda-tanda as-sa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hamba perempuan telah melahirkan puan dan tuannya, dan apabila penggembala kambing yang sebelum itu sekadar berkaki ayam dan hidup melarat, telah berlumba-lumba membina pencakar langit. Hadis ini sangat istimewa. Ia mengisahkan Jibril alaihi salam datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita tentang butiran paling dasar cara-cara hidup beragama. Bagaimana menjadi seorang muslim, mukmin, atau mencapai maqam yang tertinggi, muhsin, di mana semua itu tidak lengkap tanpa mengambil kira akan kepentingan ilmu fitan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan dua tanda as-sa'ah yang sangat signifikan dengan zaman kita dalam hadis yang sangat mustahak ini. Adakah ia tanda kiamat sudah pun dekat? Sudah semestinya? Atau juga menandakan fasa tanda-tanda kecil sudah pun menghampiri penghujungnya? Allahu a'lam. Bermula pada tahun 1966, eksperimen gabungan teknik perubatan Patrick Steptoe, seorang gynecologist, dan Sir Robert Edwards, seorang embryologist dari Britain, telah berjaya menghasilkan teknologi in vitro fertilization, IVF. Pencapaian sulung mereka telah menggemparkan dunia apabila Louis Brown, bayi tabung uji yang pertama, lahir pada 25 Julai 1978. Kejayaan itu malah merintis prosedur yang lebih kontroversi, di mana pada 1 Ogos 1985, Shannon Boff, seorang suri rumah dari Amerika Syarikat, telah menjadi ibu tumpang pertama yang menerima bayaran bagi mengandungkan sperma dan telur pasangan lain, yang dengan secara literalnya menjadikan dia hamba yang melahirkan puan atau tuannya. Dalam Musnad Ahmad 2926, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pun menjelaskan bahawa para penggembala kambing itu merujuk kepada orang-orang Arab. Pada tahun 1932, Kerajaan Arab Saudi yang baru dibentuk memerlukan hasil negara yang lebih baik berbanding haji dan umrah. Untunglah, pada tahun 1938, Telaga Minyak Dammam No. 7 telah mengubah jazirah yang dahulunya melarat menjadi sumber petroleum yang terbesar di dunia. Kekayaan ternyata mengundang perlumbaan arsitektur, dan Dubai World Trade Center berjaya menggondol gelaran pencakar langit yang pertama di Timur Tengah sebaik sahaja dirasmikan pada 26 Februari 1979. Dan perlumbaan itu masih lagi berterusan sehingga ke hari ini. Jika diambil kira tahun keberhasilan teknologi IVF dan saat penyiapan bangunan tertinggi di semenanjung Arab pada ketika itu, dua tanda dalam hadis Jibril itu sudah pun keluar secara serentak sejak 45 tahun yang lalu. Sains dan teknologi sudah sekian lama membawa manfaat kepada kita, umat manusia, sejak zaman dahulu kala sehinggalah ke hari ini. Walau bagaimanapun, dua tanda dalam athar itu menjadi peringatan kepada kita agar sentiasa berhati-hati dengan fitnah yang turut dibawa bersama. Keupayaan sains untuk mengubah fitrah manusia dan kecenderungan teknologi untuk membuatkan insan semakin hanyut mencintai dunia. Agak mudah untuk kita mengesan fitnah yang ada pada sains dan teknologi seperti IVF, namun kemajuan terlalu pesat yang telah pun sebati menjadi cara hidup kita boleh membuatkan kita terlena. Dewasa ini, tanpa ramai yang menyedari,
kecerdasan buatan AI termasuk komputer dan telepon pintar tanpa secara terang-terangan seperti prosedur ibu tumpang atau kemegahan pencakar langit telah mengubah sifat semula jadi manusia dan membuatkan insan semakin tenggelam dalam dakapan dunia. Ia sebenarnya makhluk pemangsa yang membaham jiwa-jiwa yang lemah. Dalam Jami' At-Tirmidzi 2181, Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam telah pun menggambarkan, As-sa'ah tidak akan berlaku sebelum makhluk pemangsa bercakap-cakap dengan manusia. ramai yang telah menjadi mangsa cengkamannya hingga meluangkan masa yang terlalu banyak padanya. Hubungan kekeluargaan semakin renggang apabila hubungan virtual semakin mempesona. Kemahiran bersosial kian bantut dan masalah kesihatan kian meningkat, terutamanya pada kanak-kanak. Kemudahan untuk melakukan dosa kini hanya di hujung jari. Malah pemangsa baru seperti kecerdasan buatan generatif sudah pun merampas beberapa peluang pekerjaan manusia. Tetapi Islam bukanlah sistem kehidupan yang kandas dengan peredaran massa. Makhluk pemangsa itu bagaikan sang singa, dengan kekuatan dan juga kebijaksanaan, ia dapat ditundukkan, dijinakkan, dan diambil manfaatnya. Ayat 7 surah Ar-Rum dan Sahih Muslim 2722 mengkategorikan ilmu kepada dua jenis. Ilmu yang bermanfaat, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, serta ilmu-ilmu yang saling berhubungan atau sejajar dengan prinsip-prinsipnya. Dan ilmu yang tidak bermanfaat, yang tidak mencipta sebarang hubungan dan tidak selari dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Oleh itu, fitnah yang melekat pada sebahagian sains dan teknologi adalah kerana ia muncul daripada buah fikiran yang tidak mempunyai sebarang hubungan dengan wahyu. Malahan, tujuan asal ciptaan-ciptaan itu adalah semata-mata demi manfaat duniawi, tanpa mempedulikan manfaat ukhrawi. Dan masalah ini bermula sejak 500 tahun kolonialisme Eropah lagi. Dalam Sunan Abu Dawud 4297, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kasihi telah pun memberitahu bahawa Tidak lama lagi, bangsa-bangsa asing akan berkumpul sesama mereka untuk merebutkan kalian, seperti mana para penjamu selera berkumpul untuk merebutkan hidangan-hidangan yang mewah. seseorang bertanya, Adakah itu akan berlaku kerana jumlah kita pada waktu itu sedikit? Baginda menjawab, Tidak, malah jumlah kalian pada waktu itu sangatlah banyak. Namun, keadaan kalian hanyalah seperti lapisan buih yang membawa sampah sarap yang dihanyutkan banjir. Sesungguhnya, Allah akan mencabut ketakutan daripada dada musuh kalian, dan Allah akan menanamkan ke dalam hati kalian dengan al-wahan. Baginda ditanya. Ya Rasulullah, apakah itu al-wahan? Baginda membalas, Cinta kepada dunia dan benci kepada kematian. meskipun istilah sekularisme diperkenalkan pada kurun ke-19 oleh reformis British George Jacob Holyoake, namun akibatnya sudah pun diperingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak lebih 1400 tahun yang lalu lagi. Dan akar konsep ini dapat ditelusuri melalui lipatan-lipatan sejarah. Dari revolusi Perancis ke zaman pencerahan, ke perang 30 tahun, malah kembali ke zaman Nabi Syuaib alaihi salam di mana kaum Madian yang melakukan penindasan ekonomi telah mempersoalkan campur tangan hukum agama dalam ehwal perniagaan mereka, seperti yang tersurat pada ayat 87 surah Hud. Melalui konteks sejarah dan agama ini dan segala kerosakan yang dilakukannya kepada dunia hari ini, kita sepatutnya sudah mula menyedari akibat-akibat yang merugikan yang dibawa oleh prinsip memisahkan agama daripada urusan dunia.